Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah bantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini kita akan bercakap tentang satu topik, satu perkara yang berkenaan dengan sifat orang yang mudah untuk turunkan berat badan. Tapi saya nak tahu dekat sini, boleh tak komen dekat sini yang sedang menonton saya ni daripada mana? Boleh tak saya tahu? Hai Puan Heidi Yunus, apa khabar? Okay, now untuk pengetahuan, kita akan buat satu tu nama dia e-gathering pada hari Sabtu ni jam 3 petang. Dan kami sedang menginvite, kita sedang sebenarnya menjemput semua student-student Batak Fitness, sama ada bekas student ataupun yang sedang menjadi student juga, untuk bersama dengan kita pada hari Sabtu ni. Sebabkan kita akan buat satu cabutan bertuah. Antara hadiah cabutan bertuah tersebut adalah jam, nama dia fitness tracker. Bila macam ni lebih kurang, so dia boleh kirakan berapa kalori yang dibakar, dia boleh tolong kirakan berapa banyak step yang kita dah ambil. So kalau kata kita nak turunkan berat badan, memang ianya akan sangat-sangat mudah kalau kita ada fitness watch tu. Dan kami akan bagi secara percuma kepada student kami ataupun bekas student kami yang bertuah pada hari Sabtu ni jam 3 petang. Boleh tak saya nak tanya kat sini, siapa dekat sini bekas student kami ataupun student kami dalam Batak Fitness? Boleh tak komen sikit? Ataupun siapa juga dekat sini yang kali pertama tengok saya buat live? Boleh tak komen juga? Sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya antara sini yang mungkin kali pertama tengok saya buat live, ataupun yang mungkin juga berkali-kali tengok saya buat live. Dan boleh juga saya nak tanya dekat sini, dan tolong jawab, siapa dekat sini yang adalah student Batak Fitness ataupun bekas student Batak Fitness, sebabkan kami nak tahu berapa ramai agaknya yang akan join e-gathering pada hari Sabtu ini nanti. Macam. So, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness, dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, saya nak share ada beberapa perkara, ada perkara lah kan, berkenaan dengan seseorang itu. Macam mana seseorang itu boleh turunkan berat badan, dan macam mana seseorang itu susah untuk turunkan berat badan. Siapa sini nak tahu apakah point yang saya nak share kat sini? share kat sini. Okay, saya nak share apakah sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu senang untuk turunkan berat badan, dan macam mana nak tahu sifat dia. Apakah sifat-sifat yang menjadikan seseorang itu mudah untuk turunkan berat badan. So, antara sifat yang pertama adalah seseorang itu, jap, semua ready ke ni? Semua main cakap je kan, tiba tak ready. Coach tak ready, nak ambil pen coach. Pen pula dekat dalam kereta, tak dapat nak ambil pen. Macam tu. So, tapi sebelum tu, kita just nak bagi tahu untuk mereka yang mungkin baru tahulah kan, Batak Fitness ni baru je bermula secara rasmi pada bulan 11 tahun lepas. Bulan 11 tahun lepas, bulan 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dah 6 bulan dah Batak Fitness ni secara aktifnya bergerak. Dan Alhamdulillah, walaupun baru 6 bulan, tapi sambutan dia dah amat menggalakkan, amat membanggakan. Dan juga dari sudut perspektif sales, dah meningkat kau-kau punya. Dan Alhamdulillah, saya sangat-sangat seronok, saya sangat-sangat bangga. So that's why tanpa student-student dan bekas-bekas student Batak Fitness, kita tak akan berada dalam waktu sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hayati Yunus, Puan Aidil Tarmizi, pada siapa lagi? Puan Ajita Tarmizi juga, adik-beradik kan. So kepada semua yang pada Puan Rozali Mauris aka Puan Akila, sebabkan bersama-sama dengan Batak Fitness membesarkan dan mengembangkan Batak Fitness supaya misi dan visi Batak Fitness akan tercapai. Apakah sebenarnya misi dan visi Batak Fitness? Waalaikumsalam Puan Rozali Mauris. Apakah misi dan visi Batak Fitness? Visi kami adalah untuk menjadikan Batak Fitness ni sebagai the Netflix of mereka yang nak turunkan berat badan. Jadi sumber rujukan
kepada mereka yang nak turunkan berat badan. So kalau katakan nak kurus, refer kepada Batak Fitness dan kurus. Macam itulah kita punya misi. Alright, kita punya mission dan kita punya vision, dan kita punya misi pula, kita punya short term adalah untuk membantu seramai 4,500 orang pada tahun 2020 ni untuk mereka dapat turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan kami harap dengan mengadakan e-gathering pada hari Sabtu ini, insya-Allah akan membantu kami mencapai matlamat kami pada hujung tahun ni. Waalaikumsalam Puan Suhaida Abdul Manam. Apa khabar semua? Okay, saya sebenarnya nak minta jasa baik you all untuk tekan button share. Sebab apa? Saya tak nak orang yang hanya kita-kita je yang dapat lihat, yang dapat tahu poin yang saya nak sampaikan ni. Okay, saya nak share ada beberapa sifat-sifat orang yang sebenarnya mudah untuk turunkan berat badan. Kalau katakan dia ada sifat tu secara tidak langsung, memang senang gila untuk dia kurus. Kalau dia ada sifat tu memang senang. Inilah berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya telah membantu lebih daripada 200 orang. Boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Alright, nama saya adalah Syah. Saya adalah Syah daripada Batak Fitness, dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Sebenarnya orang yang ada masalah berat badan ni, mereka ada satu sifat yang kurang keyakinan diri. Walaupun sebenarnya muka dia handsome atau muka dia cun, dia akan ada satu sikit rasa kurang keyakinan diri disebabkan bukan sebabkan berat badan dia berlebihan sebenarnya, tapi sebenarnya emosi yang attach sekali dengan lemak-lemak mereka. Emosi-emosi yang negatif tu yang melekat sekali dengan lemak mereka, yang menyebabkan mereka susah nak rasa yakin terhadap diri mereka sendiri. So siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen dia faham maksud saya? Alright, so saya nampak tadi Puan Hayati Yunus yang dah ready untuk saya punya share, untuk saya punya sharing ni. Siapa yang boleh, mana saya punya point tadi Siapa sini yang dah ready untuk saya share? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love juga? Berapa ramai agaknya yang dah ready, berapa ramai agaknya yang belum ready lagi dan sebagainya. Sebab saya nak tahu berapa ramai agaknya yang dah ready untuk saya sampaikan point saya pada hari ini. Okay, faham Puan Shimano? Apa khabar Puan Shimano? Hai. Okay. Okay, now ready Puan Shimano. Alright. So siapa yang dah ready tadi, saya nak bagi tahu antara sifat-sifat itu adalah mereka adalah seseorang yang akan ignore apa orang lain akan cakap. Sebenarnya tahu, bila kita nak turunkan berat badan, antara sifat yang kita akan ada secara tak langsung adalah kita akan rasa macam doubtful, rasa macam tak yakin, tak rasa pun aku ni buat ni boleh kurus ke tak, makan banyak pun boleh kurus ke, macam tu kan. So kadang-kadang sebenarnya diorang akan rasa macam tu. Akan ada banyak orang dekat kekeliling seseorang itu akan cakap, tak payah nak kurus, kau tu memang dah gemuk sebabkan memang keluarga kau memang dah gemuk. So orang yang berjaya untuk capai apa yang mereka nak capai, ataupun orang yang berjaya akan dapat capai apa yang kalau katakan mereka punya pencapaian itu nak turunkan berat badan, adalah seseorang itu dia boleh ignore apa yang orang lain cakap tentang diri dia, especially benda-benda yang negatif. So adakah kita berjaya ignore, ataupun ignore dalam bahasa Melayu apa Ignore dalam bahasa Melayu apa? Ignore in Malay. Ignore in Malay dia kata abai, mengabaikan apa yang orang, tidak memperdulikan apa yang orang lain cakap tentang diri kita. So itu adalah salah satu cara macam mana seseorang itu berjaya untuk dapat capai berat badan yang mereka inginkan. Itu yang pertama. So far boleh faham ke? Okey. Itu yang pertama. Ting. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah salah satu daripada sifat dia juga adalah seseorang itu mudah untuk dibentuk. Especially bila mereka dah ada coach, bila mereka dah ada someone yang boleh guide diorang. Okay, macam saya punya cara, saya suka guide mereka. Sebelum saya guide mereka, saya kena dengar dulu macam manakah diorang punya keadaan pemakanan diorang, lifestyle diorang. Bila sebut tentang lifestyle ni kan, dia adalah satu benda yang kita dah buat sejak daripada dulu lagi. Dah lama dah kita jadikan itu sebagai lifestyle. In fact,
perut kita, badan kita kenapa boleh naik berat badan? Disebabkan lifestyle, sebabkan gaya hidup yang salah. Dan bila kita nak memperbetulkan gaya hidup seseorang itu haruslah mesti boleh dibentuk. Kalau mereka tak boleh dibentuk, memang susah untuk dia ubah apa-apa berkenaan dengan diri mereka. Faham ke? Faham maksud saya? Okay, now, itu yang kedua, seseorang tu mudah untuk dibentuk. Dan yang ketiga pula adalah seseorang itu yang akan berjaya, ataupun sifat-sifat seorang itu yang akan berjaya capai ke berat badan yang mereka inginkan juga adalah mereka itu seorang yang percaya kepada proses, ataupun bahasa orang putih dia trust the process. Okey, siapa sini faham so far maksud saya? Saya ada 3 poin dah so far. Seseorang itu dia boleh capai berat badan dia sebabkan dia trust the process. Okay. Okay, now. Sobat boleh faham ke? Boleh follow ke apa saya cakap ni? Ke laju sangat? Saya kena buat laju sikit sebab saya kena keluar buat satu benda sikit. Kemudian yang seterusnya adalah trust the process ni apa? Trust the process ni adalah macam mana? Macam kalau katakan kita suruh dia belajar belajar mengira, dia percaya dengan belajar mengira ni dia boleh kurus. Okay, thank you pada Puan Shima. Alhamdulillah, Puan Shima dah sikit sebanyak sharing kita punya sharing kita punya learning point. Thank you. Betul. Macam tadi, trust the process ni contohlah macam bila saya minta dia untuk belajar mengira. Belajar mengira apa? Belajar mengira kalori. Bukannya senang tau. Pada peringkat awal memang leceh gila. Untuk kita timbang lah, untuk kita ukur lah, untuk kita apa, benda macam leceh gila. Tapi sebabkan dia trust the process, dia follow the flow, dia ikut je, lepas tu dia akan nampak perubahan badan dalam masa seminggu lepas tu. Alright, tu adalah yang ketiga, trust the process. Yang keempat adalah seseorang itu dia yakin yang dia boleh kurus macam sesiapa. Contohnya kan, macam kita dah ada satu role model. Role model saya dalam bentuk badan yang saya nak adalah The Rock. So bila ada orang kutuk saya, itulah datang yang pertama. Kita kena abaikan apa yang orang lain cakap. So kau jadi The Rock, tak payahlah weh. Macam tu tak payah kan. So kita kena yakin yang kita boleh capai bentuk badan ataupun berat badan kita inginkan seperti sesiapa. Contohlah kalau katakan kita letakkan sebagai seorang model, fitness model sesiapa yang kita nak capai berat badan ataupun bentuk badan macam tu, kita kena yakin yang kita akan dapat. Sebab keyakinan itulah yang akan meneruskan, akan memastikan sama ada kita konsisten ataupun tak dalam mencapai apa yang kita nak capai dalam fat loss punya journey. Right, itu adalah keyakinan. Yakin yang kita boleh kurus macam XXXX ataupun YYYY. Yakin saya boleh dapat badan seperti The Rock, Dwayne Johnson. Waalaikumsalam Puan Rahimah Imah. Apa khabar Puan Rahimah Imah? Right, itu adalah keyakinan yang keempat. Yang kelima pula adalah usaha berdiet walaupun cara tu belum tentu lagi nampak gaya dia. Waalaikumsalam Puan Irawati. Saya nak sentuh sikit poin ni. Poin ni macam mana tau? Ada ramai sangat antara student-student saya yang dulu dah biasa makan style yang makan sikit-sikit. Alright. Tapi bila saya datang ke dalam hidup dia, saya datang dalam hidup dia, saya bagi tahu kat dia, okay, puan kena makan banyak sikit, puan kena makan itu, ini lebih sikit, ini lebih sikit, yang ni tak payah makan pun tak apa, okay. Saya ubah-ubah semua kan. Alright. Dia akan rasa macam, betul ke cara ni? Ya ke cara ni kan? Ya je makan banyak pun boleh kurus. Aku makan sikit pun tak kurus, sepatutnya aku kena makan sikit lagi. Aku kena makan kurang lagi, sepatutnya aku tak payah makan langsung baru boleh kurus. Tapi kalau katakan iya, kalau kita tak makan langsung, makan sikit pun boleh kurus, tapi kenapa kita tak kurus-kurus lagi? Kenapa Malaysia merupakan negara yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara? Mesti ada something else yang kita tak buat lagi. Atau mungkin ada something else yang kita tak tahu lagi untuk kita dapat capai ke berat badan yang kita nak. So that's why kita kena cuba juga berusaha diet tu, walaupun kita tak yakin dengan cara tu betul atau salah, kita buat je, nama dia. Buat je. Right. Dia tak percaya apa yang orang lain cakap, dia tak percaya apa coach dia suruh, tapi dia buat je. Dia buat je, lepas tu dia akan nampak kesan dia. Alright. So boleh faham kan? Alright. So yang seterusnya adalah seseorang itu akan cuba buat sesuatu walaupun cara itu salah. Apa itu maksud cara dia salah? Contohnya macam dia dah macam cuba gaya yang macam cuba cara macam diet suku-suku separuh katakan. Tak berjaya, tapi dia buat juga. Dia buat juga sampai dia rasa macam betul lah, tak boleh buat juga. Macam tu.
So dia buat je, walaupun sebenarnya cara dia macam tak menampakkan hasil, tapi dia buat juga. Itu saya nampak adalah orang yang berjaya. Sebab saya pernah jumpa ramai orang macam tu juga. Dia buat, dia tak nampak kesan, tapi dia buat juga. Lepas dah dia jumpa cara yang betul, memang senang gila untuk dia capai apa yang dia nak capai. Sebab kalau katakan cara yang salah itu dia boleh buat secara konsisten, ini kan pula cara yang betul. Faham tak maksud saya? So point dia kat sini adalah kita kena faham beberapa ciri orang yang akan dapat turunkan berat badan. Inilah ciri-ciri mereka juga. Dan selain daripada itu, adalah orang yang pastinya akan dapat capai ke berat badan yang mereka inginkan adalah seseorang yang tidak give up. Masakan orang yang mudah give up itu akan berjaya. Orang yang mudah give up itulah adalah orang yang pertama sekali akan gagal. Sebab apa? Saya pernah jumpa juga seseorang itu diambil package selama 3 hari je. 3 hari saja saya bagi kat dia apa yang dia patut dia buat. Antara benda yang dia patut buat, antaranya adalah seseorang itu kena follow meal plan yang saya bagi. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar Cik Ta? Dia follow je meal plan yang saya bagi, tapi dia rasa macam tak larat lah, makan nasi sikit sangat lah kan. 1 sendok je sekali makan, mana cukup. Dia kena makan 5 pinggan baru cukup makan. So sekarang ni kalau dia awal-awal tu dah give up, percayalah dia akan nampak kegagalan tu memang sangat-sangat, bukan samar-samar dah, terang benderang dah. Macam terang lagi bersuluh dah, cop kat pada dia, kau memang akan gagal. Kalau dia mudah sangat give up. Ada salah seorang student saya lah kan, sebenarnya pada minggu yang pertama, kedua dan ketiga, dia follow meal plan saya, dia tak turun-turun pun berat badan. Tapi sebabkan dia tak give up, dia kata, akak tak nak give up, akak nak buat juga. Dia buat, saya dah jumpa masalah datang mana, terus saya bagi dia punya macam satu cara. Dalam masa 4 hari lepas tu turun 4 kilo dah lepas tu. Dalam masa 4 hari je dah turun 4 kilo dah. Sekarang ni dah berat badan dah turun sampai 8 kilo dah. So far. Sebabkan dia tak give up. Dia tak walaupun masa mula-mula dengan saya dia tak dapat turunkan berat, lepas tu dia dapat turunkan berat. Itulah yang menunjukkan betapa tidak give up-nya dia untuk dapat capai apa yang dia capai. Dan terakhir sekali adalah konsisten. Kalau you ada ilmu, kalau you tahu cara, kalau you ada semua equipment dekat rumah tapi tak buat apa-apa, ataupun buat tapi tak konsisten, percayalah cakap saya, memang hanya sekadar tahu atau tahu je lah. Kita kadang-kadang tak perlu tahu pun, tak perlu faham daripada A sampai Z pun. Kita hanya perlu tahu A, B, C dulu, dan kita buat dulu A, B, C tu. Buat dulu secara konsisten dan secara tak langsung. Inilah pengalaman saya, secara tak langsung kita akan tahu step-step seterusnya, D, E, F sampailah ke Z. Sebab kan kalau katakan kita buat secara tak konsisten macam apa benda ni semua kan, kita akan nampak sebenarnya betapa mudahnya untuk kita nampak result tu kalau kita konsisten buat apa yang kita buat. Alright, saya minta maaf, tak ada nak cakap, tak ada nak sembang lama-lama. Saya just say hi kepada Cik Ta, kepada Puan Irawati, kepada Puan Rahimah Imah. Thank you kepada Puan Shima Nur sebabkan share learning point, kepada Puan Suhaida dan kepada Puan Rosalie Maurice, kepada Puan Haiti Nur sebabkan bersama dengan kita live kita, walaupun it's a short, tapi I try to make it as a sweet one. Cik, dah cakap orang putih dah sekarang sebab suara dah tak seksi. Suara seksi orang putih, selain orang putih saya akan ke laut. Puan, saya nak ucapkan terima kasih sebabkan bersama dengan kita, dan yang mereka yang dah share Facebook Live ni, saya doakan dan saya ada berjaya. Selamat berbuka puasa dan selamat berpuasa kepada semua. Kita jumpa lagi esok insya-Allah jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.